Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada anda yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. Yap, kali ini anda bersama dengan saya Akmal Nazri yang akan menemani anda selama 1 jam ini. Yang mana kali ini kita akan belajar macam mana kita nak tackle subjek sains tambahan kertas 1 dan juga 2. Dan saya pastilah kan kita nak tahu juga siapakah guru yang bakal mengajar anda semua. Katanya beliau ni diterbangkan khas daripada Kuala Terengganu. Saya pegang beliau, ini dia. Rawat pemikiran, perkasa kecemerlangan. Itu dia moto bagi Cikgu Rosnizan kita. Hai, dah ada dah. Bila masuk? Baru je. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Oh, segak boh. Sekali-sekala segak. Sekali-sekala. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Beliau mengajar di SMK Sultan Sulaiman Kuala Terengganu selama baru 2 tahun. Dan sebelum ini, Cikgu juga ada mengajar di mana, Cikgu? SMK Chenren selama 10 tahun. Oh, jadi kalau total, kalau macam Cikgu dah mengajar bagi subjek sains tambahan ni dah berapa lama, Cikgu? Lebih kurang 10 tahun lah di SMK Chenren. Maksudnya dah 12 tahun jugalah termasuk SMK Sultan Sulaiman kan? 12 tahun. Cikgu, saya pastikan ramai pelajar-pelajar di luar sana memberitahu kepada saya, diorang membuat aduan kepada saya, Cikgu. Dia kata subjek sains tambahan ni, alah susah nak skor lah, Cikgu. Susah nak dapat A+ cemerlang lah, Cikgu. Betul ke subjek ni sukar, Cikgu? Rasanya mungkin teknik yang tak sesuai kot. Mungkin dia orang kata susah. Bagi itu kata dia orang. Bagi dia orang lah. Sebab student tu rata-ratanya macam tu lah. Bagi cikgu mungkin nampak senang. Tapi bagi student tu adalah caranya. Bagaimana untuk tackle setiap soalan yang ditanya. Itu ya, kata cikgu lah. Ada caranya macam mana kita nak tackle soalan itu kan. Itu pendapat cikgu lah. Dan saya pasti kita semua nak tahu juga pendapat calon-calon SPM 2020 di luar sana yang mengambil subjek sains tambahan ini. Jom kita tengok. Bagi saya, kertas 1 dan kertas 2 ni tidaklah sesusah mana. Sekiranya kita selalu buat latihan, kita selalu baca nota-nota ringkas dengan kerap, insya-Allah kita boleh jawab soalan untuk kertas 1 dan kertas 2. Subjek sains tambahan kertas 1 dan kertas 2, nak skor subjek ni kita kena banyak buat latihan. Itu je cara kita nak skor. Untuk menjawab kertas soalan 1 sains tambahan ialah mudah sekali kerana dia beranekakan ABC dan masa yang diperuntukkan adalah 1 jam sahaja. Sebenarnya jawapan telah diberi dan kita hanyalah untuk bulat saja jawapan kita, yakin dan tepat. Itu dia pendapat-pendapat bagi calon-calon SPM 2020. Ada yang kata senang, ada yang kata sukarlah, Cikgu kan? Tak apa, kita sekejap lagi kita akan belajar teknik bagaimana ingin menjawab sains tambahan ini. Cikgu, mesti Cikgu rasa pelik kan? Haish, takkanlah si Akmal ni nak belajar dengan Cikgu berdua je, betul Cikgu? Betul-betul. Apa saya cakap, semua dia betul kan? Okey, kita juga akan bersama dengan anak-anak murid bekas sekolah Cikgu SMK Chenren. Nak tahu siapakah mereka ini? Ini dia. Tada! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu, Rosnizan mungkin boleh memperkenalkan siapakah mereka ini, Cikgu? Okey, sini ada 2 sekolah. Okey. Satunya daripada Tengku Lela Segara Marang, iaitu Badrul Ajmal dan juga mana seorang lagi? Mana lagi seorang? Cuba cari. Tak jumpa. Tak jumpa. Sofia. Sofia. Okey, yang bawah tu. Okey, yang lagi dan yang lagi 4 ni? orang tu daripada SMK Chenren, iaitu Wafa, Nur Alia, Danish dan juga Nurul Nasuha. Selamat datang ke Road to Success SPM 2020 semua. Okey Okey, baik, saya pasti. Tapi katanya diorang panggil cikgu ada satu nama manja, betul kan? Korang panggil cikgu ni apa
Serus. Serus macam nama hero telenovela. Jadi Serus, kita nak berhenti rehat dulu dan juga pelajar-pelajar yang lain sebab selepas ini barulah Serus akan mengajar teknik bagaimana ingin menjawab sains tambahan kertas 1 dan kertas 2. Semua selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Okey Serus? Okey. Ya, masa ini menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, sebelum kita berhenti rehat tadi, saya sudah perkenalkan siapakah cikgu dan juga pelajar-pelajar yang akan bersama dengan anda semua di rumah ini bagi untuk kita menjawab subjek sains tambahan kertas 1 dan kertas 2. Dan sebelum kita mulakan kita punya kelas ni cikgu diingatkan kepada anda sentiasa patuhi segala SOP yang diberikan oleh KKM. Pakai pelitup muka, sentiasa basuh tangan, sanitizer tu bawa je ke mana-mana. Okey? Alright. Cikgu, dah bersedia? InsyaAllah. Tak nak panggil cikgu. Sir, sudah bersedia ke? Sudah. Dan pelajar-pelajar semua dah bersedia ke? Dah. Alhamdulillah. Dan saya pasti calon-calon SPM 2020 yang mengambil subjek ini pun dah bersedia. Tanpa melengahkan masa lagi, cikgu dipersilakan. Okey, terima kasih. Akmal? Ya, saya Bob. Betul lah, Akmal lah. Okey, Takut silap tu nama Ajmal sama dengan nama Lebih dia. kurang. Okey, untuk kertas 1 dan kertas 2, kita mulakan dulu dengan kertas 1 lah. Tapi sebelum tu, yang ni selalu saya share dengan pelajar apa yang perlu dibuat. Iaitu sebelum hari peperiksaan di mana mereka perlu baca buku teks, nota ringkas, ingat fakta, apa yang cikgu bagi, faham konsep dan latihan serta soalan SPM terdahulu. Yap. Di mana caranya soalan SPM yang terdahulu ni supaya pelajar dapat terdedah lebih awal bagaimana bentuk-bentuk soalan yang ditanya, bagaimana kita nak respon kepada item-item tersebut. And then selepas dia sit dalam dewan exam ke atau bilik exam, maka bila dia terima je kertas soalan, yang pertama adalah baca semua arahan yang diberi. Okey. Okey. Lepas tu dan kalau bila dapat soalan, baca seluruh soalan, fahami kehendak soalan dan catatkan atau senaraikan isi-isi penting supaya tidak lost apabila kembali comeback untuk soalan-soalan yang seterusnya tu. Kadang-kadang dia ni bila duduk di situ otaknya ke tempat lain. Betul. Okey. Rasanya ni yang secara ringkas lah Yap. berkait dengan apa yang perlu dibuat sebelum semasa. Dan Okey. selepas tu dia biasanya enjoy je lah selepas exam. Okey, kita tengok yang pertama dulu untuk kertas 1. Di mana kertas 1 ni dia terdiri daripada 40 soalan objektif. Okey. Masanya adalah 1 jam 15 minit. Di mana setiap satu soalan tu lebih kurangnya kita kalau kita bahagi 1.875 rasanya. Kalkulator saya tak bawa ni. Tak apa, saya tolong kira cikgu. Adalah lebih kurang lah lebih cikgu. kurang lah. Lebih Tapi kurang. saya cikgu. nasihatkan untuk satu soalan tu 1.5 minit di mana lebihan masa tu boleh semak untuk, semula. boleh semak semula. Kadang-kadang soalan yang diberi mungkin mengambil masa yang lebih lama. Ya. Kadang-kadang ada setengah soalan tu mengambil masa yang ringkas. Okey. Dan aras kesukaran bagi 40 soalan ni, yang inilah dibagi pada yang rendah ada 20, sederhana dan juga tinggi. Okey. Yang ni mesti kadang-kadang pelajar dia kita tanya berkait dengan konstruk yang ditaksir. Yang Okey. diujilah kepada pelajar. Di mana yang paling rendahnya adalah mengingat, di mana bila dia baca dia tahu apa jawapannya. Okey. And then yang ni dia perlu memahami. Dia naik sikit tangga dia tu. Di mana dia baca kadang-kadang bila dia tengok gambar and then dia kena fahamkan gambar tu apa. Okey. Tapi nanti kita tengok contoh-contoh soalannya. Yang ni aplikasi, kadang kita apply apa yang telah dipelajari, kadang kita apply formula yang diberikan dan juga yang last sekali yang ni paling tinggilah menganalisis. Dia kena analisis tu maksudnya beberapa tingkat dia perlu. Yang first tu dia ingat, dia faham, dia aplikasi dan juga dia analisis soalan berkenaan baru boleh dapat jawapannya. Okey, Akbar boleh teruskan? Kenapa tak boleh? Boleh, Boh. Boleh je. Steady, Boleh, terus. Boh. Okey, kita tengok contoh soalan. Yang kita Okey. satu ni dia simple je lah. Kadang-kadang pejam mata pun mungkin boleh jawab. Ui, Betul tak? senang sangat tu. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey, faktor manakah yang mempengaruhi tenaga kinetik suatu objek? Agak-agak aku apa? Kalau Sebelum saya tanya akan student saya akan tanya kepada Badrul Ajmal. Nama kami lebih kurang kan? Okey, Badrul, tolonglah abang awak ini yang telah lama tinggalkan SPM.
yang mempengaruhi tenaga kinetik ialah D, hal laju. Hal laju, Betul ke? Laju. Ahmad? Oh, ya. Mungkin saya boleh tanya pelajar yang lain pula. Okey, betul lah jawapan dia. Hal laju. Hal laju. Okey, yang ni just dia tahu je. Yang dia ingat je lah. Okey. Okey, yang kedua kita naik sikit. Okey, yang ni ada gambar. Baik. Dia sebut dia ada gambar, dia punya grafik yang ni dipanggil stimulus untuk merangsang pelajar. Agak-agaknya yang ni kita panggil sistem respirasi manusia. Sistem respirasi manusia di mana yang ni adalah sebahagiannya yang ada dalam paru-paru kita lah. Ya. Okey, antara bahagian A, B, C dan D, manakah tempat berlakunya pertukaran gas? Kat mana tu Aina Sofia? Tempat berlakunya pertukaran gas ialah alveolus D. Alveolus. Oh. Betul, alveolus. Oh, betul. D. D. Alveolus. Kadang-kadang pelajar dia confused. Cikgu, dia macam dah tengok je soalan ni sebelum ni. Yang ni soalan simple je bagi dia orang. Simple bagi dia orang. Sebabnya kadang dia akan confuse sini ataupun di sini. Oh, okey. Di sini dia tak tahu. Dia, kalau kita tengok tu macam gugusan anggur. Yang ni buah anggur ni sebagai alveolus. Sedap pula dapat buah anggur petang ni ya. Belilah, boleh makan sama-sama. Beli. Nak beli kat mana cikgu? Okey, yang ketiga. Yang ni kita bagi tangga yang ketiga. Itu bahagian mengaplikasi. Aplikasi, apa yang saya katakan aplikasi adalah dia menggunakan formula. Okey. Semasa perayaan Christmas, Peter menghias pokok Christmas dengan mentol lampu berwarna pelbagai warna. Hitung dia nak adalah jumlah cas. Yep. Okey, jumlah cas yang mengalir dalam masa 2 jam. Yang ni dia punya poin-poin yang pelajar perlu ambil lah. Okey, dan arusnya adalah 5 ampere. Katanya dan formula dia bagi. Formula dia bagi Q sama dengan IT. Ya, Akmal? Ya, katanya Wafa Kristina dia nak jawab cikgu. Ya ke? Tadi dia angkat tangan. Okey, Wafa, apa jawapannya? Ada kalkulator tak tu? Jawapan dia D. Jawapan dia D. 36,000 Coulomb. Okey, nanti kita tengok dia punya tu. Yang pertama, kita kena cari dulu dia punya masa, iaitu T. Okey. T-nya berapa? Di mana dia punya formula ni, T-nya bukannya jam, tetapi T-nya adalah saat. Kesilapan pada calon, kalau dikira darab 5 darab 2, dia akan dapat 10. Tak ada dia punya pilihan lah. Okey. Tapi kesilapan yang keduanya adalah bila dia darab 2 darab 60 untuk dapatkan minit, dia akan dapat jawapan ini. 600 Coulomb. Oh, 600. 600 Coulomb. Kesilapannya dia tertinggal untuk change dia punya unit daripada jam kepada saat. So, untuk dapat 60 saat, 60 darab 60, so dapatlah 7,200. And then dia times dengan 5 dia punya arus, maka dia dapatlah 3,600. Jadi jawapannya D. So, betul lah. And then last, bagi kertas satu lah. Lepas ni kita pergi kertas 2. Okey, yang ni dia tinggi sedikit. Okey. Apa yang tingginya? Yang Arusnya. tingginya, okey. Baja menggunakan baja berlebihan. Perkataannya baja berlebihan di sini. Okey, meresap ke dalam tanah dan mengalirkan ke dalam sungai yang berdekatan. Yang dia nak adalah kesan jangka panjang. Bukannya jangka pendek, kesan jangka panjang. Bila kesan dia sedikitnya, budak dia akan tahu pertumbuhan alga. Tapi kalau dia jawab, dia tengok je pertumbuhan alga, maka mungkin jawapan itu betul, mungkin jawapannya salah. Jadi dia kena analisis tinggi sikit dan jawapan yang yang agak-agaknya A, B, C, D. Siapa nak jawab? Ada yang tahu jawapannya? Siapa yang boleh menjawab soalan ini? Akmal belanja anggur nanti. Nanti saya belanja anggur, buah anggur nanti. Macam tu Wafa tengah makan buah anggur ke tu? Okey, Wafa nak jawab ke Wafa? Mungkin Alia Adnan. Jawapan dia D. Ketidakseimbangan siratan makanan. Ketidakseimbangan siratan makanan. Kenapa? Yang ni kesilapannya, okey. Kita tengok kesilapannya karbon dioksida menurun. Okey. Sepatutnya karbon dioksida di dalam tu meningkat. Okey. Yang ni peratus oksigen meningkat. Jadi dia berlawanan. Peratus oksigen menurun. Jawapan yang sebenarnya adalah menurun lah. Yang ni dia salah. And then pertumbuhan alga. Di mana alga ni dia suka sangat bila baja mengalir je, maka dia bagi makanan kepada dia, maka pertumbuhan alga terlebih, jadi dia akan bertambah. So jawapan dia betul lah D. Faham. Okey, faham? Jadi D lah jawapannya D cikgu. Jawapannya. Yang ni untuk kertas satu sahaja, 4 soalan lah. Kalau bagi banyak-banyak nanti kan
Takut kita tak sempat 1 jam. Betul, cikgu. Biasanya kalau saya bagi kepada budak-budak ni, ambil masa 4 jam biasanya sebab kita Takkanlah 4 jam, cikgu. Saya rasa kalau bagi dekat si Wafa yang mengunyah tadi tu, tak tahu dia kunyah anggur ke, dia kunyah apa. Dia kunyah-kunyah je soalan ni, cikgu. Dapat kunyah jawapan. tu dapat jawapannya. Dia kunyah-kunyah je. Okey, kita boleh teruskan ke kertas 2? Boleh, sir. Okey, untuk kertas 2. Okey, untuk kertas 2 di mana ada bahagian A ada 8 soalan struktur daripada peringkat paling rendah kepada yang tinggilah sebab dia ada 6 konstruk di mana paling tinggi tu dipanggil creation. Bahasa Melayunya apa? Mencipta. Mencipta. Mencipta tu sikit je, dia punya simple je. Tak adalah sampai nak buat gadget ke apa robot ni, tak adalah. Dia buat sikit je. Okey, di mana dia ada 8 markah, 8 struktur, 60 markah. Yang ni jawab semualah. Okey. Dan dia ada bahagian B, 4 soalan esei di mana pelajar perlu jawab 2 sahaja. Oh, daripada 4 itu. Tapi boleh ke kalau jawab 4 di mana markahnya 40 dah totalnya di 100 lah? Boleh, cikgu. Boleh. Boleh. Boleh jawab 4. Kalau ada masa yang lebih. Kalau ada masa lebih, ya betul. Di mana masanya 2 jam 30 minit sahaja. Untuk kertas 2 lah. Okey. Ni, kita pergi pada contoh soalan. Boleh? Boleh, sir. Kita banyak pada contoh dia, senang. Itulah saya nampak pun Nasuha pun tak sabar-sabar nak jawab ni. Dah ready dah jawapan. Walaupun soalan belum nampak lagi. Tapi dia tak sabar. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dulu. Apa yang perlu dibuatlah. Kadang-kadang student ni dia confused. Nak jawab guna ayat penuh ke, nak guna ayat ringkas ke. Ataupun point-point ke kan? Point-point ke. Okey, dia ada ruang jawapan di bahagian bawahnya bagi setiap untuk soalan struktur lah. Di mana panjang jawapannya mungkin 1 huruf ataupun 1 angka, mungkin 1 perkataan sahaja, mungkin 1 ayat ringkas ataupun gabungan 2 ayat ringkas. Okey, dan markah tu dia adalah di penghujung tu dia ada markahnya berapa. Okey, dan menentukan panjang jawapan anda. Maksudnya kalau dia ada 2 garis, maka dia memerlukan 2 jawapan lah. Kalau ada 3 garis, 3 jawapan. Kalau 1 garis tu 1 jawapan lah. Tapi kalau buat lebih, dia kena hati-hati. Sekiranya jawapan yang diberi itu salah, maka dia akan menghukum yang betul. Maka dapat kosong lah. Boleh sebab juga dipanggil macam tu? positif dan negatif. Boleh. Tapi kena hati-hatilah. Kena confident. Kalau tak confident, 50-50, tak apalah. Mungkin nanti cikgu yang tanda kertas ni dia pejam mata kot. Mungkin tidak lah. Kalau dapat dekat serus, mungkin tidak lah kan? Tidak lah kot. Tak tahulah tu. Mungkin dia solat hajat lebih ke, mungkin sampai kot doanya. Okey, dan tidak perlukan ayat lengkap lah. Seperti mana subjek-subjek lain setengahnya perlu ayat lengkap. So, no need lah yang tu. Okey, dan gunakan masa 1 jam setengah ni untuk bahagian A. Jawapan tu berdasarkan kata tugas dan perlu semak jawapan semula. Kadang-kadang dia overconfident, soalannya tanya lain, jawabnya lain. Maka bila tu kadang-kadang dia sendiri yang gelaknya, kenapa jawapan lain? Mungkin masa tu mindset dia nak tengok soalan nombor lain tapi dia tengok soalan nombor lain. Dan boleh jadi juga cikgu kan? Ya, boleh jadi. Okey. Baik. So yang ni contoh soalannya. Okey, ada 6 orang student, campur seorang lagi, Akmal lah dia 7 kan. Betul cikgu. Kalau Saya Akmal nak student, jawabnya cikgu. boleh. Saya guru besar. Guru besar. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Okey, yang pertama yang ni soalan boleh dikatakan rendah lah untuk student yang kategori rendah sikit lah. Okey, kategori rendah maka medium dan yang tinggi tu boleh jawab, tak ada masalah lah. Okey, apakah yang bagi sini adalah ketumpatan dulu. Okey, ialah kuantiti terbitan. Maka yang diorang belajar ni kuantiti terbitan dan juga kuantiti asas. Ada dua. Okey, and then dia tanya apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti terbitan. Okey, siapa nak jawab? Ada yang nak jawab? Itu dia Nurul Okey, Nasuha. tuan Kan saya cakap dia tak sabar-sabar tadi. Belum tengok soalan dia dah tahu jawapan. Macam mana tu cikgu? Silakan dia Nurul Nasuha. target apa-apa soalan kot. Okey, Suha. Jawapannya gabungan 2 atau lebih dari kuantiti asas. Gabungan 2 atau lebih kuantiti asas. Oh, bijak anak siapa ni? Anak saya cikgu. Anak saya. Okey, betul lah. Gabungan 2 atau lebih kuantiti asas. Sebab dia terbit. Okey, terbit daripada gabungan 2 sama ada dia darab ataupun dia bahagi. Okey, yang kedua. Yang ni rasanya simple lah kot. Dia punya formula saja. Okey, formula dia kuantiti sama dengan apa dibahagi dengan isi padu. Agak-agak apa jawapan atas tu? Apa jawapan dia? Danish Daniel. Danish. Halaju. Halaju, betul ke halaju? Kan ada jawapan lain?
Dah tengok nampak cikgu buat Dennis macam tak confident pula. Tadi dah betul dah laju. Cikgu tanya betul. Saja kita saja. Ya betul tu Dennis. Cikgu saja tu. Betul tak Dennis? Ya, Confident. betul. Kuantiti Betul. ketumpatan dengan isi padu di bawahnya. Atasnya apa? Atasnya adalah Halaju. Gising. Gising. Saja dia kata kita nak buat salah boleh tak cikgu? Semalam dia rekod. Cikgu kita nak buat salah boleh tak? Kata buat salah nantikan awak yang malu. Tak apa, saja-saja nak ambil. Saja. Mungkin dia nak tingkatkan dia punya Instagram punya tu kot follower. Nak famous. Nak famous. Yang Dengan penting mudah. cikgu saya nampak Aina Sofia ke buku dia saya nampak dia pegang tu. Aina buku jangan tinggi rujukan. sangat. Nampak. Okey, dan seterusnya SI unitnya adalah kilogram. Yang ni kilogram untuk gising dan juga meter padu tu untuk isi padu. Okey, dan seterusnya tu yang ni jarak daripada rumah ke perpustakaan, perjalanannya. Dan soalan di bawah tu nyatakan jarak yang dilalui oleh murid itu. So kita itulah kiralah dia punya sini ke sini. So nilainya adalah berapa? Nilainya berapa kawan-kawan? 15 kilometer. Tetapi ini jarak yang dilalui. Dia ada jarak yang cross. Biasanya kalau kita tengok Google Map kan dia bagi jarak paling dekat. Shortcut. Shortcut. Jalan Walaupun singkat. kita masuk gua ke jambatan sungai ke apa semua dia redah. Okey? So agak-agaknya kat mana kita nak check? Soalan seterusnya di sini. Okey, yang ni dia panggil mewakili sesaran namanya. Okey? Sesaran kepada soalan berkenaan adalah NM. Maksudnya dia cross terus. Okey, kalau kita patah balik tadi, yang ni. Dia akan pergi sana. Okey. Terdekatlah. Dia potong macam tu je cikgu. Dia potong macam tu je. Walaupun langgar rumah siapa ke yang tu, dia ambil jarak yang terdekat. Hebat boh. Tapi kita lalunya jauh. Bila dia ambil yang ni, dia jadi dekatlah. Okey. Faham Akmal? Faham. Sebab Akmal paling dekat ni. Yang studio tu mungkin faham dah kot. Semua senyum tu rasanya. Kan ada yang muka nak menangis. Saya daripada tadi, sir, saya nampak Ajma dia senyum je. Okey, seterusnya yang last sekali, mengapakah sesaran murid ialah suatu kuantiti vektor? Ajma nak jawab kot? Siapa? Ajma. Okey, apa jawab dia, silakan. Akmal? Kerana mempunyai magnitude dan arah. Mempunyai magnitude dan arah. Okey, betul. Okey, magnitude ni dia punya nilai. Arah ini ke mana? Sebab tu dia ada anak panah. Okey. Ke mana dia perlu tuju. Baik. Magnitude dan arah. Yang ni agak-agak disiplin apa? Disiplin apa? Disiplin kita apa? ada 3. Fizik, kimia, biologi. Mungkin Wafa boleh bantu saya, Wafa kat sini. Sebab Sir dia dekat dengan saya. So kau nak kena rotan ke apa ke sebab dekat kan. Okey, yang ni adalah disiplin fizik. Fizik. Yang kedua. Okey, yang ni automatik lah. Kita tengok darah-darah tu. Mestilah disiplinnya adalah biologi. Okey. So yang ni kita rujuk kepada luka sahaja. Okey. Yang lain tu kita tak payah mestilah jari dia besar ke kecil ke kita tak payah tengok. Okey, yang perlu kita tengok adalah luka. Sebab dia kata luka yang dialami oleh Ali selepas beberapa minit pendarahan tersebut telah berhenti beberapa minit. Okey. Dia punya ni. Maka apa proses yang berlaku? Cikgu jangan tanya saya, cikgu. Akmal, macam nak jawab. Saya, Silakan Wafa Biasanya Kristina. student kalau di sekolahnya, tu macam nak jawab. Okey, siapa nak jawab yang ni? Apa bagi Aina lah, Aina. Proses apa, pembekuan kawan-kawan? darah. Proses pembekuan darah. Okey. Di mana kalau kita biarkan dia, nanti dia akan, kita panggil darah beku. Tapi dia punya standard bahasanya pembekuan darah lah. Tapi kalau dia bagi darah beku, yang tu kita kena timbang antara lah. Nak terima Tak boleh cikgu macam tu kalau dia tulis darah beku saja. Tengoklah dia punya tu dari kampung mana. Mungkin kampung Losong, cikgu. Mungkinlah juga. Okey, seterusnya boleh kita pergi seterusnya. Boleh. Okey, apakah komponen nyatakan komponen darah yang terlibat dalam proses yang dinyatakan tersebut? Okey, komponennya adalah platelet. Okey, sebab dia ada darah merah, dia ada darah putih dan juga platelet. Dan sekiranya proses tersebut tidak berlaku, maksudnya sentiasa keluar darah, apa yang boleh kita buat? Okey, ada yang nak jawab? Ada sesiapa? Volunteer? Siapa volunteer? Kan nanti kalau sebut nama kan nanti tiba-tiba pensang kat situ nanti.
Okey, Alia. Okey, silakan Alia. Pergi ke klinik. Okey. Bunyi motor siapa tu? Motor tu. Okey, dia kata pergi ke klinik. Okey, ataupun hospital. Ataupun just kita balut luka saja. Nak elakkan pendarahan berlaku terlebih. Kalau terlebih nanti dia akan menyebabkan berlaku benda lain lah. Cikgu, kalau dia jawab macam tu saja pun boleh membalut luka. Tidak perlu macam satu ayat yang lengkap. Tak payah, dia point form je. Oh, Kita okey. fokus. Kalau dia buat ayat lengkap nanti boleh. Satu tindakan yang perlu diambil tu dah jadi macam bahasa Melayu. Baik. Sebab tu kadang-kadang orang kata sains ni kalau kita nak serang orang tu macam kita laser kan, kita bagi sebiji je. Tak payah kita pusing-pusing berbunga-bunga nanti. Takut nanti benda lain. Okeylah, sebelum cikgu melaser saya, kita teruskan cikgu. Okey, Kemal. Okey, yang ni dia tinggi sikit. Di mana pelajar perlu analisis gambar yang diberi ni. Baik. Di mana kalau kita tengok Daniel boleh terima semua jenis darah. Hebatnya. Dia bagaimanapun semua jenis darah dia boleh terima. Okey. Yang kedua Farah, Lim dan Fuad. Fuad ni kesian sikit. Dia hanya boleh terima darah O sahaja. Okey. Tetapi kalau dia terima darah O, di mana dia adalah kumpulan darah O. Okay. Dia boleh bagi kepada semua orang tapi dia hanya terima daripada O sahaja. Orang kata kesian sikit lah. Kalau pelajar saja dia kata Fuad ni miskin tapi baik hati. Sebab apa miskin baik hati? Dia hanya terima darah sikit daripada orang O sahaja tapi dia boleh bagi kepada semua orang. Kalau Daniel ni saya kata kenapa awak cakap itu? Daniel ni kaya tapi kedekut. Kata bahaya awak kata kaya kena kedekut. Tak semua orang kaya kedekut. Sebab apa? Sebab dia boleh terima daripada semua orang tetapi dia hanya bagi kepada geng dia sahaja. Okey, tapi di sini student akan tahu bila terima semua orang maka Daniel ni adalah darah jenis AB. AB susah nak cari ni. Betul. Kalau yang ni Farah dia terima dari A, maka Farah adalah darah sejenis A, yang ni darah sejenis B dan yang ni darah sejenis O. So di sini pelajar katalah Daniel, maka apakah jenis antibody yang dia ada? Okey. Siapa nak jawab? Ada yang jawab tak? Tu Nasuha. Nasuha. Silakan Nasuha. Nasuha darah jenis apa? Tak tahu. Jawapan dia tiada antibody. Tiada antibody. Tiada antibody. Okey. Okey, sebab tu dia boleh terima daripada semua orang. Okey, kalau ada antibody dia akan jadi block clotting lah. Okey. Yang tu bila jadi block, darah dah jadi menggumpal, maka mati teruslah. Mati terus. Cikgu, jangan cakap perkataan ni, cikgu. Bahaya lah. Bahaya, cikgu. Okey, tak apa. Kita teruskan begini. Farah mengalami kemalangan dan kehilangan banyak darah. Okey, dia fokus kepada darah. Farah. Okey, dan siapa yang layak menderma kepadanya. Jadi bila kita refer kepada ni, Farah boleh terima daripada A dan juga O. Okey, A kat sini hanya Farah saja. Dia tak terima daripada A. Maka dia boleh terima daripada, betul lah Akmal jawab tadi, daripada Daniel, betul. Sepatutnya daripada Fuad. Okey. Daripada Fuad lah. Dia boleh terima sebab Fuad adalah darah jenis okey. O. Okey. Berikan alasan. Okey, alasan ni kata-kata kalau saya tanya sudut tu susah sikit. Dia nak nyatakan benda yang dalam sikit tu. Sebab soalan ni dia tahap tinggi sikit. Di mana dia perlu terangkan dulu berkait dengan darah Farah dan mana dia ada NTB. NT ni maksudnya dia anti yang somebody yang ada antigen B. So dia anti lah. Kalau dia anti tu jadi susahlah sikit. Okey. So darah Fuad O, maka dia tidak mempunyai ini. Bila tidak mempunyai ini, dia tak ada anti lah. Okey. Dia boleh terima je dan tidak berlaku. Tahu apa maksud dia aglutinasi? Apa itu, cikgu? Kalau bahasa standardnya kita bagi dia ni menggumpal. Menggumpal. Ya. Okey. Boleh teruskan soalan ni. Yang ni soalan untuk kimia, soalan very easy. Takut kepada budak. Kimia memang dia orang tak tahulah kenapa. Sebabnya kalau fizik tu dia tengok surface. Kalau bio ni dia main general sikit di luar. Tetapi kimia ni kadang-kadang dia main sorok-sorok sikit. Dia nyorok sikit. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Tapi kalau kita kata nampaknya susah, kita kena tengok dulu apa yang boleh bagi kita hint. Okey, hint ni apa? Dia menyiasat tindak balas redox. Okey, bila tindak balas redox, maka pelajar dia tahu dua je. Apa yang berkait dengan redox iaitu pengoksidaan dan juga penurunan. Okey, dan yang kedua dia bagi maklumatnya adalah kepingan aluminium dan kepingan argentum. Dua logam yang
Berbeza. Okey. So namakan elektrod yang bertindak sebagai terminal negatif. Di sini kita tak nampak kat mana positif, kat mana negatif. Yang ni pelajar, dia tahu caranya. Okey. Siapa yang tahu jawapannya ni? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Cepat. Silakan Wafa. Okey, Wafa, apa jawapannya Wafa? Makan ke apa? Aluminium. Okey. Cikgu dia bukan makan, cikgu itu dia punya mic dia. Dia ingat awak makan. Wafa, seingat awak tengah makan. Okey, kan? jawapannya apa? Itu Aluminium. mikrofon. Okey, dia bagi aluminium. Betul, aluminium. Okey, kenapa jawapannya aluminium? Dia akan tanyalah, terangkan jawapan di Anda. 3A1. Jawapan tadi aluminium lah. Kalau dia silap bagi jawapan, tetapi dia punya penerangan dia tu betul, maka kita concentrate lah jawapannya ni. Okey, so terangkan jawapan tu sebab aluminium lebih elektropositif daripada argentum. Dia berada dalam siri elektrokimia ni berada di atas. Di atas. Bila di atas tu dia lebih reaktif lah, apa panggil. And then dia lebih mudah untuk bebaskan elektron. That's why dia berada di sebelah negatif. Okey, selepas beberapa minit kepingan tu menjadi nipis. Proses yang terlibat adalah proses yang tadi lah. Yang dipanggilkan redox reaction tadi, proses redox. Okey, Wafa nak jawab lagi ke? Ke orang lain? Apa proses yang terlibat? Pengoksidaan. Pengoksidaan. Mungkin dia skor kimia ni Wafa ni. Mungkin minat kimia kot. Okey, betul lah. Pengoksidaan. Dan alasannya sebab dia punya aluminium tu kehilangan elektron dan juga aluminium terkakis. Okey. Yang ni Wishwan dah salah satulah jawapannya. Okey. Dan tuliskan persamaan setengah. Yang ni yang pelajar takut ni. Betul tidak, betul tidak. Kadang-kadang saya kata, awak jawab je. Sebab awak tak tahu betul tidak tu. Kadang-kadang obat tu mungkin tak confident tapi jawapannya betul. Ataupun awak over-confident, jawapan tu jadi salah. At least jangan tinggalkan kosong. Sebab kalau tinggalkan kosong, kita tak tahu nak bagi ubat dia apa. Kalau dia salah, kita tahu ubatnya apa. Okey? So dia punya ni, dia punya usaha ni, yang ni kadang-kadang dia orang hafal je. Okey? Dia bebaskan 3 elektron, maka dia jadi 3 positif lah di sini. Okey. Okey. Yang ni bahagian last sikit tu. Sir, Ya, ini yang bahagian terakhir, sir. Bahagian terakhir. Sebab bukan apa, katanya Naswa dia nak angkatkan ini jemuran. Okey, dua lagi. Katanya hujan kat sana. Boleh, dua lagi. Okey, namakan satu proses yang melibatkan tindakan redox dalam pembuatan makanan dalam ting. Itu proses penyaduran dan juga pengalaian dan sebabnya. Sebab kadang-kadang pelajar suka jawab ni. Kelihatan lebih menarik. Baik. Boleh. Jadi Naswa dah bolehlah angkatkan ini jemuran. Ya. Nampak ada orang lalu belakang tadi, saya nampak tadi. Tak tahu siapa yang lalu belakang awak tadi. Okey, kita nak berhenti rehat dulu. Jangan ke mana-mana, semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya dan juga Serus. Ya, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 dan nampaknya Naswa pun dah angkat kain ni jemurannya cikgu Ya, dan saya pasti anda juga sila patuhi SOP. Okey, kita belum menang lagi. Sentiasa pakai pelitup muka, basuh tangan dan menjaga jarak antara satu sama lain. Baik cikgu, boleh kita teruskan kita punya ni pengajaran kita? Okey, seterusnya kita pergi kepada bahagian B lah. Yang ni adalah bahagian B. Essay, bahagian B. Yang tadi bahagian A dah habis dah, 3 soalan. Bahagian B ni pun ada 3 soalan, fizik, kimia dan biologi. Panjang sikitlah sebab setiap soalan tu dia memberi markah sebanyak 20 markah. Yang seperti mana Akmal beritahu tadi dah, boleh jawab lebih. Dia punya hadnya 2. Tapi sekiranya pelajar jawab lebih, kalau ada masa lebih lah, kita akan ambil 2 jawapan di mana markah yang tertinggi diambil. Tak ada penalti apa-apalah. Tapi apa yang perlu student buat adalah baca semua soalan dan pilih soalan yang ada banyak fakta. Di mana dia mungkin dah study soalan-soalan tertentu, dia banyak fakta, ada banyak pecahan dan jawapannya sama ada dalam bentuk perenggan, gambar rajah dan juga graf ataupun jadual. Dan lain-lain. Markah ni samalah, dia ada setiap penghujung soalan. Dan sekiranya soalan rajah, maka dia perlulah rujuk kepada rajah. Kalau tak nanti mungkin dia kehilangan markah ke apa ke. Okey, dan yang paling penting, fahami tugasan soalan. Kalau tak nanti tak tahu jawapan dia. Ya, betul. Boleh kita pergi pada contoh. Yang ni sikitlah dia punya guideline dia.
Okey, boleh bagi pada contoh anak-anak pelajar. Boleh ke? Kadang-kadang saya di sekolah saya panggil comel, semua comel. Comel boleh jawab comel. Kadang-kadang nama kita tak ingat. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Boleh comel. Boleh comel. Silakan comel. Okey, di sini ada 2 cawan. Okey, pelajar dia akan tengok satu cawan besi, satu lagi cawan aluminium. Tapi key dianya adalah kedua-duanya diisi dengan isi padu air yang sama. Yang ni just dia punya perangsang kepada pelajar berkenaan lah. Dia punya soalan dia. Tapi dia punya task dia bermula dengan sini. Okey, dipanaskan dengan jumlah tenaga yang sama dan selepas 5 minit didapati. Yang inilah suhu dia lebih tinggi. Yang ni keyword dia. Yang dia katanya, yang pertama kita pergi yang slow dulu. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan? Haba tentu di mana dia bagi 2 markah. Ini adalah jumlah haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, kenapa saya buat bawah ni? Sebab dia ni satu ayat penuh tetapi dia bagi 2 markah. Walaupun dalam satu ayat tapi dapat 2 markah. 2 markah. Katakan dia bagi jumlah haba yang diperlukan, dia full stop. Dapat 1 je lah. Dia tak penuh lagi ayat yang satu lagi. Okey, dan apakah hubungan antara haba dengan suhu? Okey, ada siapa volunteer? Yang excited. Silakan Alia Adnan. Okey, apa hubungan dia? Berkadar terus. Berkadar terus. Betul, berkadar terus. Dia tahulah cikgu. Dia tahu sebab ini simple fizik. Fizik tak ada masalah rasanya. Fizik dengan bio okey. Baik. Bukan kita nak menidakkan pelajar, kimia tu dia kena advance sikit. Fizik tu sebab dia nampak luaran dia kan. Okey dah. Ataupun kalau yang ni advance sikit lah, semakin meningkat haba, semakin meningkat suhu. Kalau kita combinekan dapat yang itulah, satu point itulah berkadar terus. Okey, next. Namakan cawan mempunyai muatan haba tentu lebih rendah. Jelaskan jawapan anda. Ya. Jawapannya ada 2 tadi, besi dengan aluminium. Kan? So, kita tengok yang suhu lebih cepat naik adalah cawan besi. Dan kenapa? Nampak 2 markah, tapi dia punya explanation ada banyak. Pilihlah salah satu. Di mana haba yang diserap lebih cepat, dia dapat naikkan suhu dengan lebih cepat dan sedikit haba diperlukan untuk menaikkan suhu. Okey, dah berapa markah dah tu? Okey, dia tengok ceret. Tapi kadang-kadang yang ni ada student tak pernah tengok ceret yang ni kot. Mungkin sebab dia tengok kereta yang plastik tu kan. Yang ni ceret yang besi tu. Yang besi tu. Yang besi, yang kereta yang plastik tu mungkin famous lah kot kalau duduk asrama ke apa. Okey, yang ni dia kata 2 kilogram. Yang ni dia kena ambil pot dia sebab mungkin nanti dia ada calculation ke apa ke. And then selepas 10 minit steam dihasilkan dan dibagi suhu awal dia. Penting tak suhu awal ni? Penting cikgu. Penting lah sebab dia bagi mesti apa-apa sebagai tu kita ambil dulu info dia. Okey, and then nyatakan proses yang berlaku semasa steam dihasilkan. Okey. Cikgu nampaknya di rumah Nasuha agak meriah sekarang ya. Penonton ramai. Di rumah Nasuha nampaknya agak meriah sekarang. Okey, siapa nak jawab? Mungkin kita bagi ni Danish Daniel pula. Boleh ke Danish? Steam dihasilkan tu. Proses apa? Proses air dipanaskan ke steam dihasilkan. Kondensasi. Proses pendidihan. Dan dia nak penerangan dia lah. Kenapa dikatakan pendidihan? Di mana haba yang dibekal tu diserap oleh molekul air. And then molekul tu akan bergetar dan ada tenaga kinetik. Maka apabila semakin banyak tu maka semakin tinggilah tenaga kinetik. Bila dia bergegar-gegar tu dia akan jadi steam. Okey, sampai satu tahap dia lah. Alright. Okey, hitung jumlah haba yang diserap oleh air daripada 29 darjah kepada 100. Okey, yang ni penting. 100 dengan 29. Sebab apa? Sebab di sini dia ada yang ni dipanggil apa? Perubahan masa ataupun delta theta. Delta theta. Dia ada M. M ni adalah untuk mass, jisim. Dan dia ada C ni adalah muatan haba tentulah kita bagi. Okey? Dan pelajar just masuk saja nilai. Okey? Dia masukkan nilai-nilai berkenaan tapi sebelum tu kadang-kadang dia akan cari dulu delta theta dia berapa. Okey? Delta theta dia adalah 71 darjah Celsius. Okey? Kenapa ada double slash ni? Kadang-kadang pelajar dia just buat yang ni je. Okay.
Ada setengah pelajar dia tu bagi jawapan ni. So kita terima. Okey. And then barulah dia masukkan ke dalam formula yang diberi. Okey, formula yang diberi yang ni dah dapat 1 markah. Yang ni formula dapat 1 markah. Lepas tu dia tinggal macam tu je. Maka dapat 2 lah. Daripada 4. Dia punya ni. Okey. Okey. And then the next dia boleh dapat apa lagi? Jawapannya 596 400 1 markah dan unitnya. Unitnya 1 markah. Okey, ada serta-serta mungkin unit dia tak ditanya. Okey, tak ada apa. Tapi dapatlah format 4 markah. Nampak senang kan? Terus masuk je. Okey. Cikgu buat. Nampak senang je saya buat. Kalau saya buat, insya-Allah cikgu. Tapi cikgu sebelum kita nak sambung kita punya kelas kita kan, mungkin ada calon-calon SPM, mungkin ada ingin menanyakan soalan pada Serus atau semua okey? Okey. Okey. Steady semua Boleh lagi boleh teruskan? Boleh. Okey, silakan Serus. Yang ni yang kedua. Daripada jawapan yang pertama tadi, berdasarkan jumlah yang ni. Bila atas tak boleh jawab, maka bawah pun tak boleh jawab lah. Okey, tapi ada setengahnya atas tak boleh jawab, boleh jawab, dia pakai letak je ikut suka dia. Ada juga yang tu. Okey, so berapakah kuasa maksimum yang dihasilkan oleh ceret itu? Kuasanya apa? P power. Okey, dia kadang-kadang dia guna English, dia punya tu dia, P power kuasa. Okey, yang pertama kita cari dulu. Macam yang soalan objektif tadi, mesti dalam unit saat. Maka 10 darab 60 tadi yang asal daripada 10 minit tadi, darab 60 dapat 60 saat. And then kita masuk je lah nilai P sama dengan kita tukarkan dia punya kedudukan dia, Q bahagi T, and then dia punya yang ni dapat 1 point. Masukkan nilai 1 point 59640 tadi daripada atas tadi, bagi 600 dan dapatlah jawapan 994 watt. Okey. Mudah tak calculation? Mudah. Mudah ke? Okay. Mudah Kak Aina? Mudah. Mudah Kak Aina oi. Macam cakap jiran sebelah kan. Mudah je, nampak mudah kan? Nampak mudah. InsyaAllah. Okey, alright. Seterusnya. Okey, kita tengok pada C. Yang ni dia tinggi sikit. Okey, di mana ada kuali A, kuali B. Yang ni pelajar akan tengok di sini. Kuali ni tak kisahlah. Dia punya tu, tak apa nak nampak apa. Dia tengok ni, kenapa dia perlu tengok nilai berkenaan. Di mana nilai ni lah dia akan mempengaruhi kuali tersebut panas ke, tak ke, ataupun sebaliknya. Okey, tapi situasinya, kita bagi satu situasi Ruby. Itulah tak ada nama Ruby situ. Okey, Ruby ingin memasak daging untuk makan tengah hari. Pada pendapat anda, kuali manakah lebih sesuai bagi menjimatkan masa? Agak-agak siapa nak jawab? Siapa? Kuali mana? Dia pilih kuali je lah, cukup pilih kuali je. Mungkin Ajmal? A atau B? Tak nampak dia. Ajmal dengan Aina duduk nak jawab. Okey, jawab sama-sama lah. 1, 2, 3. Kuali mana? Kuali A. Kuali A. Kenapa kuali A? Satunya sebab muatan haba itu rendah. Apa pentingnya rendah tu? Rendahnya sebab dia memerlukan sedikit haba untuk menaikkan suhu. And then kuali akan jadi cepat panas. Lepas tu suhu akan meningkat, maka makanan tu cepat masak lah. Okey. Jika ada yang nak tunggu masa lama je untuk masak, tak kan? Sebab dia punya stemnya di sini adalah untuk menjimatkan masa. Okey. Dan menjimatkan, of course lah. Bila cepat, dia menjimatkan bahan api dan juga elektrik. Yep. Okey. Dah habis soalan fizik. Alah, nak lagi cikgu. Nak lagi kemudian cerita. Okey. Okey, Akmal, kita boleh pergi kepada soalan biologi? Boleh, dipersilakan. Okey. Biologi, okey, yang ni kita tengok jaringan makanan. Dua ekosistem yang berbeza. Okey, so dia adalah Raja 11.1, 11.2. Yang sini dia akan tengok kepada, sini ada jerung, nampak satu jerung. Okey, yang ni dia tengok helang ulasnya. Yang ni maka bolehlah bagi guideline dia. Ekosistem dia tu yang mana? Okey, dia ada laut ataupun hutan hujan tropika. And then dia suruh bandingkan berdasarkan sumber tenaga, pengeluar dan juga pengguna tetia. Maka dia bandinglah dalam bentuk jadual. Okey, dia dapatlah sini 1 point, sini 1 point, sini 1 point. Okey, boleh? Yang ni yang simple je.
Okey, yang awal-awal tu simple, kemudian tu akan jadi itu. Okey, kepentingan kekalkan ekosistem. Yang pertama, sebab bila perkataan terangkan, maka dia ada sebab dan dia punya alasan je lah. Okey, mengekalkan keseimbangan oksigen dalam atmosfera hutan, membebaskan oksigen. Okey, yang kedua, mengekalkan keseimbangan karbon dioksida sebab hutan menyerap karbon dioksida. Okey, memelihara pokok sebabnya menyediakan kawasan tadahan, hujan, mengekalkan habitat ataupun spesies dan mengelakkan gelinciran tanah ataupun hakisan sebabnya pokok tu dia mencengkam tanah. Okey, ayah ni pelancong. Okey, dia nampak tumpahan minyak. Bila ada tumpahan minyak surface tu, apa yang akan berlaku bahagian dalam dia? Dia akan tanyalah, apa yang akan berlaku kepada organisme hidup di kawasan itu. Di kawasan itu. So, tumpahan minyak menutup lapisan permukaan, dia kena cerita dulu apa yang berlaku kepada permukaan tadi. And then baru dia pergi kepada bahagian bawah dia. Di mana bila dia menghalang, maka cahaya matahari tak dapat masuk. Okey, dan rumpai itu tidak dapat menerima cahaya matahari. Dia akan tidak dapat menjalankan proses fotosintesis. Okey, so tak ada makanan, maka hidupan akuatik itu akan mati. Okey, beres. Jadi kita boleh pergi laju sikit. Dia punya soalan essay. Okey guys semua, ada nak tanya soalan apa-apa dekat Serus? Tak ada, okey je. Kalau okey semua giling kepala. Kalau okey semua giling kepala. Lambat sikit. Semua giling. Okey. Dua semua tak faham. Okey, sebab dia bio dia mudah dia sebab dia luas sikit dia punya tu dia. Tengok sarang kimia nanti mungkin akan jadi pening. Dan aktiviti yang mengganggu ekosistem tu selain daripada itulah. Okey, pembuangan sisa domestik ataupun pembuangan sisa toksik dan juga baja kimia dalam bidang pertanian. Dan cara nak elak, of course lah kita jadikan taman laut, kuasakan undang-undang dan hadkan pembukaan tanah di kawasan sekitar serta aktiviti penangkapan ikan. Okey? Yang ni soalan kimia. Nak pergi ke soalan kimia? Boleh pergi sepintas lalu? Boleh, cikgu. Boleh. Okey, soalan kimia yang ni dipanggil konfigurasi elektron. Tapi mungkin Akmal atau siapa itu, kalau dalam kimia dipanggil susunan elektron. Benda sama je. Tapi dalam sains tambahan ni dia tukar sikit, dia bagi konfigurasi elektron. Apa yang dimasukkan dengan konfigurasi di mana dipanggil susunan dia ni 2.1. Okey, iaitu susunan atom elektron, bilangan elektron bagi setiap petala dia ada 2, ada 1 dan 2 ada 7. And then yang ni, yang soalan yang ni, kalau kita tengok dia simple je. Bagaimana dia boleh jadi duplex ataupun octet. Okey, so kita tengok unsur Q dulu yang pertama. Di mana kita ceritalah yang paling hujung dia ada 1 elektron valence. Dia menderma, sebab 1 dia menderma, maka dia akan jadi elektron duplex. Kalau yang unsur R, kita tengok 7, maka 7 dia nak derma 7 banyak. Jadi dia perlu dapatkan 1 untuk jadikan octet. Octet ni 8 lah, oktagon. Octet. Okey, duplex tu 2. Okey, dan berdasarkan jawapan persamaan ion, yang ni jaranglah. Kadang-kadang orang confuse nak buat yang mana satu. So, yang ni dia bebaskan elektron, dia akan jadi positif. Yang ni dia terima elektron, dia akan jadi negatif. Maksud terlebih elektron. Kalau terima 1, negatif 1 lah. Okey, dan lukis rajah titik silang. Yang ni dinamakan titik, dinamakan silang, pangkah. Okey. Yang tu dia derma, dia hilang, jadi positif. Dia pergi ke sini, jadi negatif. Okey, dan jenis ikatannya adalah, sebab dia positif, dia negatif, maka dia adalah ikatan ion. Okey, dan yang ni yang ikatan tadi ikatan ion, yang ni ikatan selain daripada ion. Dan dia akan bagi untuk HCl, maka sudah akan tengok ni. Satu H ni dan juga Cl. Maka dia sesuatu lah konfigurasi untuk hidrogen 117 dia akan jadi 281. Okey, dan siapa yang berkongsi sebanyak mana. Okey, membentuk ikatan tunggal hidrogen menjadi stabil, ikatan kovalen terbentuk dan sifatnya yang ni budak hafal je ni. Sifat untuk kovalen. Hafal je tahu jawapan. Okey. Sebabnya dia ada 2 je. Kovalen dengan ion. Dan hafal je dapatlah takat lebur rendah, takat didih rendah, tidak larut dalam air, kondaksi elektrik dan larut dalam pelarut organik. Organik. Okey, dah habis 3 soalan untuk hari ini.
Habis dah ke, Sir? Habis dah lah. Sir, cuba cek tu. Ada lagi 20 slide tu, Sir. Tak ada, sikit je kita sikit je yang tu. Simpan nanti PN tepi. Okey, baik. Saya pastikan mungkin ada calon-calon kita kan di sekolah SMK Tengku Lela Segara dan juga SMK Ceria ni ingin menaikkan soalan apa sahaja berkaitan dengan saiz tambahan kepada Sir Ros. Mungkin ada? Sesiapa? Tak ada. Ada? Mungkin Aina Sofia? Tak ada. Bagaimana dengan Danish Daniel maupun Alia Nasuha Wafa? Semua okey? Okey. Betul semua okey? Saya rasa diorang okey, cikgu. Saya rasa diorang dah bersedia dah sebenarnya untuk menghadapi hari peperiksaan nanti. So, sedikit nasihat daripada saya lah. Okey, untuk bagi semangat kepada diorang, di mana yang pertama, kuasailah buku teks. Baik. Sebab kita sains tambahan, buku rujukan tu lebih banyak. Fizik, kimia, bio, kuasai buku teks yang ada lah. Yang disediakan oleh kerajaan. Yang kedua, sentiasa praktik teknik-teknik menjawab. Cikgu-cikgu dia orang sendiri pun ada bagi mereka semua. Okey. Dan juga saya ada modul yang saya serahkan kepada cikgu mereka lah. Okey, menjawab beberapa soalan yang ditanya. Berdasarkan soalan yang ditanya, memberi jawapan berdasarkan markah yang diperuntukkan dan kuasai glosari sains. Dan yang last sekali adalah selepas pelbagai usaha, maka kita tawakallah kepada Allah. Okey. Rasa saya itu sajalah untuk sesi slot kita pada hari ini. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum. Baik. Cikgu, dan saya pastikan sebelum kita nak mengakhiri sesi pembelajaran kita pada petang ini mengenai saiz tambahan kertas 1 dan kertas 2, mungkin cikgu boleh kongsikan apa antara tips-tips untuk kali terakhir ni, sebab katanya tak perlulah nak kena tengok lagi buku teks, tak perlu nak buat revision lagi dah, hanya berserah saja. Dan ada pula kata nak kena tulis dalam buku kecil kan, letak dalam poket supaya boleh tengok sekali lagi. Apa komen daripada cikgu sendiri? Saya punya suggestion hanya satulah. Tengok balik soalan-soalan yang ditanya. Okey. Go through dia punya cara pertanyaan dan jawapan. Sekarang ni tak perlu dah dia buat latih to be yang terlebih-lebih. Maksudnya latih to be sebelum ni dah banyak dah. And then go through yang mana silap, baru kita rujuk balik buku teks. Kat mana silapnya, dan baru kita rujuk kepada cikgu. Cikgu sentiasa terbuka. Kadang-kadang anak murid saya ni ada yang mesej, "Sir, nak tanya boleh?" Tak boleh? Kata tak ada masalah. Walaupun sekolah lain, still lagi diorang kontak lah. Nak tanya semua. Bukan diorang tak percaya kepada guru. Diorang mungkin lambat respon daripada guru diorang dan saya ni mungkin cepat sikit respon ke. Tak ada masalah. Boleh. Mungkin saya ada 3 phone lah kot. 3-4 je. 3-4. Okey, Sir. Mungkin orang kata bagi ucapan mewakili guru-guru bagi subjek sains tambah ini kepada calon-calon SPM 2020 yang akan mengambil subjek ini. Dipersilakan, Sir. Okey, saya harapkan pelajar-pelajar di luar sana lah yang mengambil sains tambahan, anggarannya kita tak banyak sekolah yang ambil. Sains tambahan ini? Sains tambahan ini saya harapkan dapat menjawab sebaik yang mungkin. Dan bagi saya B insya-Allah dalam tangan, dan sekarang ni kita lebihkan sikit untuk dapatkan A+, A dan juga A-. Itu saja Dan dengan kata mungkin ada soalan calon-calon SPM di rumah, ada ke? Tak ada? Tak ada. Okey. Baik, cikgu, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian tersebut, di atas ilmu tersebut, dan tidak lupa juga kepada pelajar-pelajar daripada SMK Tengku Lela Segara dan juga SMK Ceria. Terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan selamat maju jaya dan insya-Allah akan menghadapi dengan tenang dan mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Okey, dan kepada anda semua, jangan ke mana selepas ini anda akan bersama dengan Sisi Iman. Katanya kali ini dia membawa satu imej yang berlainan semata-mata untuk subjek ini. Imej macam mana? Kalau nak tahu selepas ini, semua dalam Road to Success SPM 2020. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Azliza Adan, ibu kepada Nur Dalila Akila, ingin mengucapkan semoga kakak dan calon-calon SPM pada tahun 2020 lebih berusaha keras di saat-saat akhir walaupun berbagai dugaan dan rintangan kita hadapi. Dan semoga semua anak-anak calon SPM pada tahun ini cemerlang dan yakin dengan apa yang kamu telah usahakan.